Dan insyaAllah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk dosa besar yang keempat, iaitu meninggalkan solat, tarakas solat, meninggalkan solat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-59 dan 60. A'udzubillahi minasyaitonir ba'dihim khalfun a'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man amana wa صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan yang menunaikan solat dan menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi. Surah Maryam ayat 59 hingga 60. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan bahawa ayat ini menceritakan tentang bagaimana kaum yang mana sebelum mereka itu diutuskan para nabi, dan nabi itu mengajar mereka tentang ketaatan, tentang solat. Jadinya bila mana berlalunya wafatnya nabi tersebut, maka kaum yang itu pun bertukar, akibat meninggalkan ajaran yang nabi-nabi itu bawa, maka mereka pun kembali kepada jahil. Jadi arahan dan juga perintah nabi yang mana dalam itu berwahyu. Jadi atas sebab itulah mereka ini, sebab mereka ini melalaikan ketaatan, mencuaikan solat. Sama jugalah dengan umat Rasulullah SAW pun, bila mana Rasulullah 1400 tahun yang lalu, maka umat hari zaman ini ramai yang mencuaikan solat. Mencuaikan, apa maksud mencuaikan solat? Ni dia ada dua pandangan ulama kat sini lah. Pertama ialah orang yang mencuaikan solat ni kan, dia tak sembahyang pun, tak sembahyang. Yang keduanya, orang yang mencuaikan solat seperti mana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, orang yang mencuaikan solat ini bukanlah orang yang meninggalkan solat, bukanlah mereka itu dan solat itu sama sekali, tetapi mereka ini mengakhirkan waktu solat tersebut. Ini juga dihuraikan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Dia berkata apa? Maksud orang yang meninggalkan solat adalah seorang yang mana dia ni tidak solat zuhur melainkan datangnya waktu asar, tidak solat asar melainkan datangnya waktu maghrib, tidak solat maghrib melainkan datang waktu isyak, tidak solat isyak melainkan waktu subuh, tidak solat subuh melainkan matahari terbit dah kepala. Tapi dia sembahyang buat kepala tahu Allah dah, kan? Dia sembahyang ikut suka dia. Maksudnya Allah Ta'ala kena tunggu dia datang sembah, bukan dia datang sembah Allah. Seolah-olahnya demikian, ikut suka dia yang sembahyang macam mana. Sepatutnya kita sembahyang waktu zuhur, dia sengaja lewat-lewatkan sembahyangnya itu, bawa ajar asar. Kan? Sepatutnya dia sembahyang asar, dia ajar, bukan dia tak boleh buat. Tetapinya pada dia apa? Tak apalah, ada waktu lagi.
kan, ada waktu lagi, boleh lagi, tak ada masalah pun kan, still ada waktu lagi. Dan ini menjadi habit kita. Mungkin kita solat ni kita tak risau sangat, tapi yang kita risau subuh ni nak ya, orang sebut subuh gajah lah kan. Gajah okey lagi lah, dia bangun-bangun tu kan, dah pukul 8 tu banyak subuh lagi. Ini subuh dinosaur kan, pukul 12 tengah hari yang baru nak banyak subuh ya. Bukan subuh gajah lagi dah. Yang ni kita bimbang ni, sebab dia rasa benda tak ada apa-apa pun. Ya, aku semayang juga kan. Tu yang orang lain tak semayang pun sama juga. Dia apa ada bahagian masing-masing. Ya. Kenapa sangat kan? Kenapa solat tu penting? Sebab solat itu adalah termasuk dalam perkara tiang agama. Ya, dalam tiang agama. Bunyal Islamu ala khamsin. Tertegaknya agama Islam tadi, ataupun 5 pilar disebut pilar iman ataupun tiang. Ya, tiang ni. Tanpa tiang ni tak tertegak bumbung. Ya. Jadi ada 4 tiang dalam masjid kita ni. Tak ada. Sebab dia boleh menangkung bumbung itu. Jadinya jangan dipatahkan, jangan dirobohkan satu tiang pun, sebab dia akan melemahkan tiang-tiang yang lain. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, mensaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa Rasulullah dan juga Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah, adalah utusan Allah. Yang ketiganya, rukun yang ketiga, wa iqamas salah, dan mendirikan solat. Yang keempat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Yang kelimanya, ya, wal hajju, kan, menunaikan haji ila baitillah man istata'tum ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Dan yang keenamnya, wa shaum Ramadan, kan, atau sebaliknya lah disebut ya dalam hadis riwayat Bukhari. Kan, jadinya benda penting di semayang. Sebab itulah bila semayang, benda yang asas daripada syahadah ini, ya, bila mana orang yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan satu tiang, dan tiang ini akan beri kesan pada tiang-tiang lain. Orang yang tak semayang, dia pun tak puasa, ataupun dia juga tidak menunaikan zakat. Haji jauh sekali lah. Aku nak pergi haji, buat apa? Semayang pun tidak kan. Jadi dia akan berkait-kait lah. Ya, dia akan berkait-kait. Firman Allah SWT lagi dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, ini artinya kecelakaanlah, malanglah, ya, kecelakaan besar bagi orang yang mana yang bersolat, iaitu mereka lalai menyempurnakan solatnya. Sama ada dia semayang tapi tak pernah cukup pun 5 waktu. Pada dia, alah, aku semayang sudah lah, nak buat esok biasa lah kan. Dan kadang-kadang dia senyum, dia style dia, mungkin dia semayang zuhur asar, maghrib isyak subuh lebuh, memang tak ada, dia buat dua. Dan dia pun semayang, aku juga semayang, dia tak semayang kan. Ini semua alasan buat pandi lah. Buat pandi alasan dia macam itulah. Bila tanya kenapa anak mati, alah, anak kita yang mati, anak orang lain pun mati juga. Memanglah cara mati tu macam mana. Kita baca kisah buat pandi yang mandi tu lah. Kita jangan berbandingkan dengan orang, ya. Jadinya mereka ini orang yang mana meninggalkan solat. Yang keduanya, orang yang melaksanakan solat ikut waktu, bukan ikut waktu yang ditetapkan oleh agama. Ya, sungguhnya waktu solat itulah bukan. Memang dia ada jarak antara zuhur dengan asar, ada tempoh. Ya, dan bila tanya sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu khairul amal, apakah mana satu amalan yang terbaik? Ya, Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya, masuk waktu solat. Jarak ni antara zuhur dengan asar, kita nak mayang zuhur pukul 4 petang, mayang zuhur pukul 3 petang, pukul 4 subuh, 4.20 ni,
bagi mereka yang ada urusan yang tak dapat dielakkan. Nah, yang tak ada urusan tak boleh dielak. Jadinya ya itu pada waktu tempoh. Bagi kita yang tak ada apa-apa masalah, boleh je buat. Dengar azan, dengar. Kau tak sembahyang lagi. Awal lagi tu, baru pukul berapa lah. Baru masuk je Zuhur ni. Kejap-kejap lagi lah. Kejap-kejap lagi. Kita sengaja menangguhkan, seolah-olah macam kita tahu bila kita mati. Kita waktu kita kata, alah kejap lagi lah aku sembahyang, Allah Ta'ala ambil nyawa kita macam mana? Dalam keadaan kita tidak solat, sedangkan kita peluang untuk bersolat pada waktu itu. Jangan kita kata, engkau dah pernah buat dah sekarang, tak ada masalah pun. Itulah ya, kenapa solat itu penting. Adapun dalam hadis yang sebut as-salatu ra'sul amal, solat itu adalah kepala bagi amal. Itu pula. Kemudian dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, masalaka qar qalu lam naku minal musallin. Artinya ahli syurga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Orang yang tak semayang ni, dia masuk neraka Saqar. Kita kena ingat, ya, syurga dan neraka itu, ahli syurga boleh melihat ahli neraka juga nampak ahli syurga. Ya, kenapa? Sebab bila ahli syurga tengok ahli neraka, alhamdulillah ya Allah, nasib baiklah aku masuk syurga, aku buat amal ibadah ya Allah, legalah. Apa pun, dan lepas juga tengok ahli neraka, tak sanggup aku, nasib baiklah dulu dunia ya Allah, aku taat perintahmu ya Allah, nak melahirkan kesyukuran. Ahli neraka tengok ahli syurga, sebab apa? Sebab nak menambah azab. Dalam satu hal, ya, diseksa dalam neraka, tengok ahli syurga punya nikmat pula, tengok keindahan syurga dari jauh je, tapi tak boleh masuk, hati pedih je lah. Ni cerita macam budak-budak bulan puasa lah. Abang dia puasa, adik tak puasa, kan? Adik pula makan aiskrim. Pukul 2 petang tengah-tengah panas, dah makan aiskrim depan abang dah pula. Abang tu dah lah puasa, menahan diri, dah kerap dia tengok. Yang adik tu pula buat lalu depan abang, buat jilat-jilat aiskrim. Sedapnya. Hati tu pedih dah. Nak makan tak boleh, puasa contoh, macam tu lah. Nak bagi pedih lagi, tapi dia tak ada masalah dalam puasa tadi, tu ibadah, doa lah, dia dapat pahala lah dan kesabarannya tadi. Tapi dalam neraka ni tadi ni, untuk menambah azab ahli neraka tadi, nyesalnya aku ya Allah, kalau kat dunia dulu, kalau aku tak perintah ni ya Allah, tengok ahli syurga yang seronoknya dah, bahagianya, kan? Nak nambah azab, yang kena siksa, tengok juga dah. Ini yang ahli syurga tanya. Boleh dialog lagi tu, boleh bercakap. Ahli syurga tanya pada ahli neraka, kenapa korang ni semua orang ramai ni masuk neraka ni, kenapa? Ya, masalakakum fi saqar, kenapa kamu semua masuk neraka Saqar ni, macam ni ramai-ramai? Jawab ahli neraka, lam naku minal musallin, kami dulu waktu dunia kami tak sembahyang. Jadi peringatan bagi kita dan juga saudara-saudara kita ni, janganlah ambil mudah tentang semayang ni. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga, ya, Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu, perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka, iaitu golongan munafik, ialah solat. Siapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia ni telah kufur. Ya, orang yang meninggalkan solat ini ialah orang yang kufur. Apa itu kufur? Iaitu orang yang mana mereka ini, ya,
tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang yang kufur nikmat, engkau rezeki Allah kau ambil, udara Allah kesedut, air yang Allah Ta'ala beri kau minum, botol-botol pula minum musim panas ni, tapi tak reti-reti nak solat, tak reti-reti nak semayang. Makanya inilah, bila mana orang yang mana mereka ini meninggalkan solat, maka dia telah kufur. Ya, ini juga adalah antara pandangan Imam Syafi'i dan juga Imam Maliki. Tapi dalam pandangan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ini kata apa? Ya, farqu bainal mu'min wal kafir taraqas solah. Ya, perbezaan antara orang mukmin dengan orang kafir ini ialah meninggalkan solat. Orang kafir dia tak semayang. Sebab tu dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i pun, orang yang meninggalkan solat sebab dia malas, dia tahu sembahyang tu wajib, kenapa tak semayang? Malas pun nak semayang. Muda lagi, elak tutup semayang kan? Maka orang ini akan disuruh dia bertaubat. Kalau dia tak nak bertaubat, maka dia dihukum bunuh. Ya, sebab dia tahu kefarduan solat. Kan? Ini mazhab Syafi'i ya. Ya, dalam Imam Hanbal ini pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ya, Imam Hanbal kafir terus. Orang yang dia tahu tentang semayang, dia sengaja tak semayang. Ya, sebab dia tak ada termasuk dalam rukun, ya, rukun Islam itu sendiri. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, "Man fatatuhu salatul asri, habita amal." Yang meninggalkan solat asar, maka sialah amalannya. Hadis riwayat daripada Buraidah. Ya, orang yang mana meninggalkan solat asar, maka sia-sialah amalan dia tu, tak gunalah amalan. Bukan tak berguna masuk macam mana. Semua amalan lain tu teranggur, tak ada nilai pun. Ya, bila mana dia meninggalkan solat tu, amalan semua tak ada nilai. Ya, dulu dia di masjid-masjid surah dululah, ada poster yang menceritakan tentang apa 15 ya azab bagi mereka yang meninggalkan solat. Ya, 15 siksaan. Terutamanya siksaan ketika di dunia, kemudian siksaan ketika menghadapi sakaratul maut, ya, siksaan ketika mana di alam kubur, dan siksaan ketika menurut Allah SWT. Diletakkanlah, ya, ada apa lah, ini ahli palsu tuan-tuan. Ya, diletakkan orang yang mana meninggalkan solat ni, maka mereka ni ya akan Allah tak pandang mereka dan sebagainya. Ini ahli palsu. Jadi hadis palsu tu apa? Hadis palsu tu tidak terdapat dalam mana-mana kitab ulama hadis pun. Ya, tak apa. Walaupun niat dia baik, tetapi caranya salah. Ya, tak boleh lah. Ya. Cuma yang saya sebut tadi. Seorang yang meninggalkan solat asar, maka sia-sia amalan. Ini betul hadis. Kan? Ini betul hadis. Kan? Sebenarnya meninggalkan solat ni memang perkara yang sia-sia. Yang dibuat semua tiada keberkatan. Ya. Dalam hadis Muslim juga disebutkan, bainal abdi wa bainal syirki tarakus salah. Sempadan antara seorang hamba dengan syirik ialah meninggalkan solat. Kenapa sampai peringkat menjadi syirik ni? Ini hadis Muslim. Sebabnya dia seolah-olah menyatakan bahawa aku tidak perlukan Tuhan pun. Sebab tanpa Tuhan aku still boleh bekerja, aku still dapat gaji, aku masih lagi boleh hidup, anak-anak aku pun semua pandai-pandai, isteri aku pun baik, tak ada masalah. Dia seolah-olah menyatakan demikian. Tanpa Tuhan pun dia boleh hidup. Ya, sedangkan kita ini bergantung dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang mana meninggalkan solat itu, seolah-olah baginya dia tanpa Tuhan pun tak ada masalah sebenarnya. Okey je hidup aku ni. Ya. Kemudian diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW juga, daripada riwayat Ahmad, daripada Ummu Aiman, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'as minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka terputuslah perlindungan Allah ke atasnya. Jadi jaminan Allah langsung dah. Ya, Allah tak pandang dah, tak ada apa-apa hubungan dengan Allah dah. Connection terputus, disconnect.
Kan? Kita pun tak tahu Allah. Maksudnya Allah tak ambil berat langsung pada dia dah. Tak pandang dia dah. Jadi bila tak pandang dia ni, kalau dia dalam susah, waktu dia susah dia angkat tangan minta doa, Allah tak pandang lah. Jadi Allah berlepas diri je lah. Pandai-pandai kau nak hidup lah. Ya. Dan kehidupannya itu pula adalah kehidupan yang tidak diredai. Ya. Makanya apa saja dia buat, ya, kadang-kadang dia ni bila mana lagi dia tinggalkan solat, maka lagi bahagia hidup dia, lagi bertambah rezeki dia. Ada orang tanya pada Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa? Tuan, aku dah dengar ceramah tuan ni lah, kan? Dia tak ada cakap Melaka macam ni lah. Aku dengar ceramah tuan selalu duduk kuliah ni, tuan selalu sebut orang tinggalkan sembahyang hidup tak berkat lah, rezeki susah lah, Allah bagi kat dunia macam-macam ancaman lah, dan susah macam-macam sakit ke apa. Aku ni tak sembahyang pun, tak pernah aku buat amalan yang tuan pun, tak ada apa pun, hidup aku elok je. Aku juga ada pekerjaan, aku juga keluarga aku bahagia, tak ada masalah pun. Macam mana tuan boleh kata orang yang tak semayang ni hidup dia susah lah, Allah azab dia di dunia lah. Aku tak ada apa-apa pun dah. Dah lama dah buat benda ni, dah lama aku tak semayang, tak ada apa-apa pun. Kan? Apa kata Hasan Al-Basri? Sesungguhnya tuan, itulah azab yang paling besar. Kenapa? Sebab sepanjang tuan dulu meninggalkan solat, tuan pernah berdoa daripada Allah? Tak pernah kan? Tuan pernah puasa? Tak puasa kan? Tuan berzakat? Zakat tak ada kan? Tuan pernah tak terfikir nak bertaubat? Tak ada kan? Itulah azab paling besar. Sebab Allah Ta'ala dah bagi, ya, istidraj ke atas tuan. Maksudnya Allah Ta'ala bagi nikmat ni, kau ambil, belah je jauh. Aku tak nak tengok dah muka kau. Ya? Dan Allah sediakan tempatnya di neraka dah ada siap lah. Dan inilah orang yang mana bila mana dia melakukan dosa dan dia merasakan bahawa perbuatan dosanya itu satu kebenaran. Merasakan dosa itu satu kebenaran. Maksudnya aku selama ni tak semayang, tak ada apa-apa pun. Jadi baik aku tak semayang. Bila aku semayang, aku tak semayang, rezeki aku bertambah. Apa aku semayang? Sama je. Engkau tengok aku tengok aku semayang ni. Itu sekitar tambah. Naik motor cabuk je. Tengok aku ni. Right sana, right sini contoh dah. Jadi itulah dibimbangi bila Allah Ta'ala dah tarik rahmatnya daripada atas orang-orang macam ni. Kemudian Makhul juga meriwayatkan hadis ini daripada Abu Zar, namun tidak bertemu dengannya. Umar berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada tempat dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Ayub As-Sakhtiyani pula pun mengatakan demikian. Maksudnya orang yang mana meninggalkan solat, dia tidak ada tempat dalam agama. Sebab tu jangan, kadang setengah orang dia punya minded pemikiran, kalau kita risau juga ni. Saya ni memanglah kadang saya tak semayang pun, kan? Kadang-kadang semayang jugalah, semayang raya lah, kan? Nak tayang baju baru kan, semayang raya lah. Kadang-kadang Jumaat pergi jugalah, kadang-kadang lah. Tapi saya tak semayang pun. Kan? Tapi walaupun saya tak solat, awak tahu tak tu masjid yang tiba dekat ujung kampung tu, duit saya tau. Tu madrasah untuk dak tahfiz yang duk ngaji hari ni tuan-tuan. Saya tau. Ya. Itu ibu-ibu tunggal kan yang mana kematian suami tu, saya tanggung. Saya memang letak semayang, tapi benda-benda ni saya buat. Bukannya kata tak ada saya pegang pada agama langsung kan. Maksudnya saya ni masjid tu yang tuan pergi semayang tu, saya tu ada bahagian saya kat situ. Tu usaha tahfiz tu saya yang bantu tu. Kan? Jadi dia fikir bila dia dah buat benda-benda macam ni, maknanya dah cover lah tak payah semayang. Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Sebab semayang itu atas diri masing-masing. Mana ada orang tolong semayangkan untuk kita, melainkan bila kita dah baring di atas tangan, di atas lantai. Kan? Mana ada orang semayang itu, melainkan bila kita dah terbaring di hadapan imam. Kan? Bila mana orang pujuk ajak suruh semayang belakang imam, dia tak nak. Last sekali dia duduk depan imam, baring depan imam. Itu last sekali dia masuk masjid. Kan?
Bila maksud dah meninggal dunia, dah terbaring jenazah tu, orang semayangkan ke atas dia pula. Selama ni orang ajak semayang, marilah duduk belakang imam. Tak best belakang imam, aku nak duduk depan imam, elok lah tu. Duduk sungguh depan imam, terbaring dah tu. Nah, punyalah tak nak semayang kan. Ni ancaman dia ni. Kemudiannya, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghaira salati. Para sahabat Rasulullah SAW berpandangan bahawa tidak ada amalan yang dikira sebagai kufur apabila ditinggalkan selain solat. Selain solat. Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dalam Al-Mustadrak, dan At-Tirmizi meriwayatkannya tanpa menyebut nama Abu Hurairah. Ya. Ibn Hazim berkata, tidak ada dosa yang lebih besar selepas syirik selain dosa meninggalkan solat sehingga habis waktunya. Yang kedua, dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Dan besar tak besar, selepas syirik meninggalkan solat. Hammam meriwayatkan, Qatadah memberitahu kami daripada Al-Hasan, daripada Huraib bin Qabisah. Katanya, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Artinya, amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat nanti ialah solatnya. Jika baik, maka dia berjaya. Jika rosak, maka dia rugi dan celaka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ini orang yang meninggalkan solat. Saya sebut tadi tak? Dia tak semayang, tapi masjid dia buat. Mak Tafi dia bantu. Ibu-ibu tunggal dia tolong, tapi dia tak semayang. Makanya di akhirat esok tak selesai amalan dia ni. Sebabnya akan ditimbang amalan yang pertama ditimbang ialah semayang. Bila semayangnya itu tak dibuat, maka dia jalanilah hukuman solat itu. Kita pun tak tahu. Ada, tapi dari mungkin dalam hadis palsu sebut juga kot. Kan hadis palsu je sebut. Dia menyebut, dia kata apa? Orang yang meninggalkan solat ini dia akan dihukum dalam neraka satu solat 60,000 tahun. Ini hadis palsu tuan-tuan. Sebab tak ada dalam, sebab dia tak nyatakan. Sebab meninggalkan solat ni besar sangat dosa dia tak. Tapi kita tak boleh tergambarkan macam mana. Tapi yang pasti orang yang tinggalkan solat, amalan lain semua tak dikira. Sia-sia lah amalan yang lain. Bukan sia-sia. Settlekan hukuman solat ni dalam neraka. Dah settle nanti, baru kira amalan yang lain. Lagi mana hukuman solat tak selesai lagi, memang tak masuk lah. Tak kira dah 10 masjid dia buat pun, 100 ma'atafi dia bantu pun, tak kira lagi yang tu, sebab dia tak semayang. As-salatu rasul amal. Semayang tu kepala bagi amalan, kepala bagi badan. Kalau badan tu sempurna, kepala tak ada, memang tak hidup badan tu. Itulah nak pentingnya solat. Kan? Okey, dia pun tak semayang. Bila dia tak solat, bagaimana cara dia nak mengelakkan hukuman ni? Pertamanya, kalau dia solat tadi, dia tak solat. Pertamanya dia belum dah sedar diri. Makanya, rupanya dah lama berpegang solat. Maka dia wajib mengqada balik solatnya itu. Kiralah berapa anggarannya itu. Kata kalau dia tak mula tak solat sejak dia habis SPM, yang 18 tahun sampailah umur 50 tahun contoh, akhirlah berapa banyak qada tadi. Sebab dia meninggalkan solat bukan sebab dia jahil. Kalau jahil lain, tak sama kes. Orang yang jahil dulu beranak-beranak duduk Amerika, dalam duduk Amerika tak jumpa orang Islam tu daripada kecil sampai ke besar kan, mak ayah pun tak ajar. Bila mak ayah dah meninggal di Amerika semua, baru ingat ada kampung kat Malaysia ni. Baru balik Malaysia lah. Umur dah 18 tahun balik Malaysia je. Dengan tengok Malaysia baru dia ajar semayang. Selama tak semayang pun.
Tak tahu semayang pun, tak semayang pun tak ajar. Duduk dengan orang putih semua kan. Jadinya atas faktor kejahalan tersebut dimaafkan. Okey, inilah start semayang kau. Tapi bagi orang yang mana dia tahu tentang semayang, di sekolah pun dah diajar, tambah di sekolah-sekolah sekarang kan, ada lagi amali solat kan, bestari solat ada lagi di sekolah-sekolah buat benda-benda ni. Jadi jangan bagi tahu alasan kata dia tak tahu semayang lah. Ya, atas waktu tersebut dia kena qada balik. Cukup ke? Adakah okey? Persoalannya sekarang pula, adakah dia dah tinggalkan solat tadi, katakan lebih kurang dalam 20 tahun, dia qada balik. Okey, dia qada balik solat. Adakah dengan dia mengqada solat tadi boleh menyebabkan dosa dia terhapus? Soalan Cikgu Mas. Ya, katakanlah dia tinggalkan solat 20 tahun, kemudian dia qada balik 20 tahun. Okey, dia buat. Adakah dosa solat dia itu telah terhapus? Ya, jawapannya tidak terhapus. Ya, dia cuma mengurangkan, yang dia cuma mengurangkan azab, ataupun dia cuma memenuhi kehendak. Cukup syarat je lah, kau dah tinggal dulu dah. Ya, okey, kalau macam tu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah dalam masa sama dia qada, dia wajib bertaubat, mesti bertaubat. Bila dia bertaubat, settle masalah. Taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat bersungguh-sungguh, minta pada Allah. 3 syarat taubat. Pertamanya menyesali perbuatan tersebut, ketiganya tidak mengulangi balik perbuatan tersebut, dan yang ketiganya terus berubah jadi orang yang taat dengan Allah lah. Ya, dengan manusia tambah lagi satu. Ini sebab ini dosa dia dengan Allah. Maksudnya dia tak buat lagi dah. Dan dalam masa sama dia kena qada balik. Sebab dia meninggalkan solat dalam keadaan dia berilmu. Dia tahu bahawa solat tu wajib. Itu beza antara orang jahil dengan orang yang berilmu tadi. Ya. Jadi bila dengan taubat tadi, dan dia juga mengqada solat dia, kiralah apa-apa. Nak anggaran macam mana? Anggaran lah. Kan, ikut anggaran kita lah. Tepat tak tepat tu kita pun tak tahu. Sebab nama pun anggaran. Yang pastinya bila kita kira-kira, dekat 1000 waktu aku tinggal tu. Kalau setahun 350 kali dah lah kan. Kira lah berapa. 1000 waktu ke, 20,000 waktu ke, 5,000 waktu ke, qada lah. Ya. Dan qada, carilah waktu yang saya qada semayang. Ya. Sebab ditinggal solat itu dalam keadaan dia berpengetahuan. At-Tirmidzi kemudiannya At-Tirmidzi menghukumkan hadis ini sebagai hadis hasan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Artinya, aku, yakni Nabi SAW, diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah utusan Allah. Kemudian, mendirikan solat serta menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan semua itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku, terhalang daripada diperangi oleh Nabi, kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam hak agama Islam. Dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah pada perkara-perkara yang mereka sembunyikan. Muttafaqun alaih, daripada Ibn Umar. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id, seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Qala wailaka, aw lastu ahaqqun ahli al-ardi an yattaqiyallah? Faqala Khalid ibn Walid, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu?" Qala la, la'allahu an yakuna yusalli. Artinya, wahai, ada seorang lelaki, dia sang Rasulullah. Ya Rasulullah, ittaqullah. Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Baginda menjawab, alangkah malangnya engkau. Bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada dalam kalangan penduduk bumi? Maksudnya penduduk bumi ni Rasulullah paling bertakwa sekali. Ya, dia sound Nabi pula. Kita Nabi suruh Nabi pula bertakwa.
Lalu Khalid bin Walid berkata, wahai Rasulullah, mahukah aku penggal leher lelaki ini? Baginda bersabda, jangan. Boleh jadi dia seorang yang menunaikan solat. Rasulullah larang, walaupun berada ni dia sound Nabi pun, Nabi kata jangan bunuh. Sebab dia ni mungkin jadi orang yang solat. Kenapa sampai boleh bunuh? Sebab menghina Nabi. Ya, muttafaqun alaih. Ni apa kes ni? Yang dia boleh cakap macam ni kat Nabi dalam perang Hunain. Ya, dalam perang Hunain, selepas peristiwa pembukaan kota Mekah tu, berlakulah perang Hunain tahun ke-8 Hijrah. Dalam perang Hunain, tentera Islam dapat banyaklah ghanimah atau rampasan perang. Jadi Rasulullah pun bagi-bagikanlah. Jadi Rasulullah bagi ni kepada musuh Islam. Dia dapat lebih. Jadi sahabat-sahabat yang di Madinah, di golongan Ansar, Muhajirin Ansar ni dapat sikit tak banyak. Tapi orang yang masuk Mekah ni lebih hebat. Jadi kalau dia tak puas hati, dia tak puas hati atas pembahagian ghanimah tersebut, dia pun sama Nabi, ya Rasulullah, takwalah pada Allah. Dia nampak Rasulullah tak adil, sebab bagi lebih pada penduduk Mekah dan kurang pada penduduk Madinah. Sedangkan Rasulullah tu bagi lebih pada Mekah sebab mereka ni baru peluk Islam, nak bagi mereka ni motivasi. Bagi lebih kan? Jadinya sahabat tak puas hati kan? Ini dia buat di sini ya. Tapi bila kali orang nak pancung pada dia kan? Sebab boleh jadi dia ni orang yang semayang. Jadi orang semayang kita tak layak nak bunuh dia lah sebab semayang kan? Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr dalam musnadnya daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, man lam yuhafiz ala salati lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan wa kana yawmal qiyamati ma'al qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Artinya sesiapa yang tidak memelihara solat, dia tidak beroleh cahaya, kejayaan dan petunjuk. Pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan Qarun. Siapa Qarun ini? Qarun ini pengikut Nabi Musa yang miskin, susah, melarat. Dia minta kepada Nabi Musa kekayaan. Nabi Musa kata, tak payah, kau macam ni, kau boleh tak minta Allah. Dia tak berhati tak, aku dengan kaya saja aku boleh bantu orang, aku boleh tak minta Allah. Dan last sekali, dia lah yang paling kuat menentang Nabi Musa. Ini Qarun. Yang kedua siapa? Fir'aun. Fir'aun ni siapa ni? Raja yang hidup 1000 tahun ya, tapi tak pernah menyembah Allah dan mati pun masih dalam keadaan kafir. Haman. Siapa Haman? Haman ini penasihat Fir'aun. Kalau dia penasihat yang baik, sudah pasti Fir'aun pun boleh jadi baik. Lepas tu kita pun sama ya tuan. Kita ni nak buat satu. Kalau kita menerima nasihat yang salah, salah kita. Tapi kalau kita dengar nasihat yang baik-baik, jumpa dengan orang yang betul, kita akan jadi baik. Jadi Fir'aun ni dia jadi bertambah zalim, bertambah ganas. Sebab apa? Sebab menerima nasihat yang salah daripada penasihat dia, ni Haman ni. Dan juga orang yang tak semayang juga akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Bapa munafik. Ya, bapa munafik. Ni. Hadis ini sanadnya terdapat kelemahan lah. Kesemua dalil yang disebutkan sebelum ini menyatakan hukum kufur kepada orang yang meninggalkan solat. Nabi SAW bersabda kepada Muaz, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahu Allahu 'alan nari. Artinya tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah hambanya dan utusannya, melainkan Allah mengharamkan api neraka baginya. Muttafaqun alaih daripada Anas bin Malik. Justru orang yang melewatkan solat fardu sehingga keluar dari waktunya ialah pelaku dosa besar. Dan orang yang meninggalkannya terus, maksudku boleh kata ya, orang yang meninggalkan satu solat fardu samalah seperti orang yang berzina dan mencuri, kerana meninggalkan setiap solat fardu atau tidak menunaikannya merupakan dosa besar. Sebab tu tuan-tuan, selalulah kita amalkan doa Nabi Ibrahim AS ya, dalam surah Ibrahim sendiri dah. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Ini doa kita. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah aku ni antara orang yang mendirikan solat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunan aku. Keturunan aku ni semuanya keturunan yang menunaikan solat. Minta kepada Allah Ta'ala doa. Jangan kena tinggalkan doa. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Surah Ibrahim ayat ke-41. Ya, minta sungguh-sungguh. Sebab solat tu benda yang cukup penting. Ya. Jadinya jika dia melakukannya berulang kali, maksudnya dia melakukan, maksudnya dia mempraktikkan, tidak menunaikan solat tu banyak kali sampai dia dah sedar pun, ya, maka dia termasuk dalam kalangan orang yang golongan yang melakukan dosa besar, melainkan apabila dia bertaubat. Kita taubat yang tuan, kita tak boleh baca tuan. Ada orang dia bercerita, tak apa, esok aku dah tutup sebab nak taubat kan. Tak sempat aku mati lah. Jadi itu kita bimbang. Biasanya orang yang duk fikir macam ni, Allah Ta'ala ambil cabut yang lebih awal lagi lah. Lebih awal lagi Allah nak cabut. Sekiranya dia sentiasa meninggalkan solat pula, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang paling rugi, paling celaka dan paling berdosa. Semua yang paling semua. Itu penting. Kalau hari ni, kalau kita jumpa dengan orang yang berfahaman, aku ni memanglah tak semayang, tapi aku ni sedekah rajin. Orang nak buka puasa nanti aku sponsor. Ya, memanglah aku tak semayang. Jadi kena betulkan cara fikir dia tu. Berbahaya, cukup berbahaya. Sebab bila dia tak semayang, dia melakukan amal kebajikan yang lain. Pada dia seolah-olah tak semayang tu halal bagi dia. Tak semayang tu tak apa. Yang penting kau buat pahala-pahala yang lain boleh cover. Takkan boleh covernya. Takkan boleh cover. Ibadah lain kita boleh wakilkan orang. Kalau kita tak mampu nak berpuasa, kita boleh bayar dengan fidyah, ataupun mari kita boleh puasakan untuk kita. Kalau kita tak mampu tunaikan haji, tak sempat tunaikan haji kan, kita boleh buat haji badan lah. Bagi pada orang yang siapa tu gantikan orang buat haji untuk kita lah. Tetapi dalam bab semayang mana ada orang boleh cover. Sendiri-sendiri punya amalan, akaun masing-masing. Jangan ada perasan, tidak ada mana-mana pandangan ulama mengatakan boleh tawan yang tinggalkan semayang dia boleh ganti dengan benda lain. Tak ada mana-mana fatwa sebut pun boleh ganti dengan beras ke, bayar ganti dengan emas ke, tak ada ya. Fatwa negeri Melaka pun sebut tak ada. Orang ada fidyah semayang, fidyah solat. Apa benda tahu? Tak ada pun. Dalam fatwa Melaka tak ada, fatwa negeri lain pun tak ada. Kadang-kadang itu semua pandangan terpencil. Kalau ada orang masih berpahaman, dia kata tak apa, nanti kita bayarlah ya, fidyah semayang. Tak ada. Contoh dia rujuklah mana-mana fatwa pun tak ada. Cuma itu untuk pandangan terpencil. Celah mana dia jumpa tak tahulah. Itulah ya, jadi kita kena betulkan pemahaman ni. Jangan kita bagi ruang untuk orang meninggalkan solat dengan sengaja ya, solat tu kita sendiri yang kita buat, tak ada wakil-wakil ke orang ya. Jadi kita setkan pemahaman kita demikian, dan kita ambil solat yang paling berharga, yang paling bernilai, dan dengan solat berjemaah. Jagalah solat jemaah. Kalau orangnya dah lupa, nyanyok dan sebagainya, makanya tak dikira lah. Waktu dia ingat dia semayang lah. Kejap lupa, kejap lupa dia ni lah. Waktu dia ingat dia semayang sebab terangkat dia. Dia solat dengan tasbih dia, mudah lah. Contohlah bulan Ramadan dikatakan, solat ni pun tak ada lah terus sangat pun. Bulan Ramadan ni bagi orang banyak uzur kan. Kata seminggu dia uzur dah, dia tak boleh qada balik. Itu keringanan hadiah bagi dia. Tapi kalau semayang dia tinggalkan dalam minggu dia puasa tadi, dia tinggalkan puasa wajib dia qada balik. Tapi semayang ni orang ni keringanan. Maksudnya tak ada susah sangat pun semayang tu ya. Bermusafir boleh buat solat jamaah kasar. Kalau kita sibuk sangat bertugas kita disebut tadi dah, boleh jamakkan solat. Apa masalah kita? Bila kita sakit, tak mampu nak berdiri, boleh bayang duduk. Tak boleh duduk, boleh buat bayang baring. Tak boleh baring, boleh buat bayang mengiring. Apa masalah? Tak boleh mengiring, semayang dengan mata. Punya Allah Ta'ala suruh semayang juga tu ya. Tak boleh semayang dengan mata, semayanglah dengan hati ya. Ada hati pun tak semayang, boleh mati lah kau. Susah dengan hidup. Mati lagi bagus lah. Sampai semayang macam tu pun kena nak buat tak.
Punya macam tu sekali kelonggaran Allah Ta'ala bagi. Nak suruh semayang juga tak boleh buat juga, tak boleh mati lah macam tu. Mana tak mana orang macam ni punya macam-macam kelonggaran diberikan. Dalam perang pun kena semayang. Semayang cara perang kan. Sebab tu dia kata tak ada kelonggaran. Sebab tu tidak ada fidyah semayang tu. Sebab fidyah semayang apa bendanya dah macam-macam kelonggaran dah dibagi. Ya tuan. Wallahu ta'ala alam. Semuanya apa yang baik kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.